Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam majlis ilmu untuk memahami dan memetik sedikit daripada apa yang terkandung di dalam muka surat yang akan kita baca pada pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 485 insya-Allah, daripada surah Asy-Syura ayat 16 sehingga ke ayat 22 insya-Allah. Alhamdulillah, moga-moga kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan dan kemudahan boleh buka mushaf supaya kita boleh dapat menyelatinya bersama-sama. Kita boleh menyemaki bersama-sama dan kita boleh melihat apakah ayat-ayat Al-Quran, perkataan-perkataan yang akan kita cuba bincangkan pada pagi ini insya-Allah. Jadi harapnya dapat membuka mushaf masing-masing jika bersesuaian. Jadi kalau dalam kereta, kalau di atas motosikal ataupun di mana-mana yang tidak sesuai, jangan buka Quran kecuali orang duduk di belakang, duduk bukan pemandu, insya-Allah boleh buka Quran untuk kita lihat sama-sama pada hari ini surah Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum azabun syadid. Sadaqallahul azim. Jadi pada ayat yang akan kita baca pada hari ini dan juga beberapa ayatlah selepas daripada ini, iaitu ayat 16 hingga ayat 22, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan kepada kita ini secara ringkasnya ialah apa? Iaitu sikap-sikap yang ada pada orang kafir dan juga balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang yang beriman di atas dunia ini. Jadi bagaimana perbezaan ni di antara orang yang beriman, dia akan dapat apa, dan orang kafir ni dia akan dapat apa. Jadi perbezaan ini Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan, nak buktikan semuanya adalah kepada manusia yang hidup di atas dunia ini, bahawa bagaimana perbezaan ini sepatutnya akan mencelekkan mata mereka. Sepatutnya mereka akan menjadikan mereka ini akan teringin untuk mencapai pahala akhirat tu, untuk mendapat balasan di akhirat tu, untuk mendapat harthu sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang akan kita baca sebentar lagi insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan baca ayat yang pertama pada hari ini, iaitu ayat yang ke-16 insya-Allah. Sebelum daripada ni kita telah lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, iaitu dalam muka surat yang sebelumnya, muka surat sebelumnya, iaitu apa? Orang-orang kafir ini dia akan cuba untuk berhujah dengan orang Islam ni, dia berhujah dengan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ini dan ini. Dan jadi Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat yang sebelum ni yang kita telah baca, iaitu apa? La hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana. Hujah mereka dengan orang mukmin tu tidak ada. Nak hujah dia di akhirat nanti kita akan hujah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam muka surat pada hari ini, insya-Allah muka surat apa? Muka surat 485 ni Allah Taala kata wallazina yuhajjuna fillahi. Orang-orang yang nak berhujah ni, siapa orang yang nak berhujah ni? Kata Mujahid, seorang ulama tafsir, seorang ulama yang banyak menafsirkan Quran daripada golongan dia ni adalah merupakan tabi'in, seorang tabi'in yang banyak menceritakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata orang yang nak berhujah di sini ialah orang kafir. Orang kafir ni nak berhujah dengan orang yang beriman tu. Dia kata bahawa apa? Dia kata tak apa, dia katakan. Dia kata apa? Kamu ni tak betul nanti, macam-macam lah dia katakan. Yang pentingnya hujah orang kafir terhadap orang beriman ni. Apa yang hujah mereka tu? Hujah mereka itu ialah yang mereka tolak orang Islam tu. Kemudian yang kedua, ada seorang lagi ulama tafsir juga daripada golongan tabi'in juga, iaitu bernama Qatadah. Qatadah mengatakan bahawa wallazina yuhajjuna fillah dalam ayat ni ialah maksudnya ialah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian. Jadi mereka berhujah apa? Mereka berhujah berkata, alah, Nabi kami lebih awal daripada Nabi kamu. Mereka berkata kitab kami lebih awal daripada kitab kamu. Jadi itu hujahnya.
bukannya hujah betul ataupun salah, bukan hujahnya konten apa yang Nabi mereka katakan, apa yang Nabi Isa katakan, apa yang Nabi Musa katakan, apa yang Taurat katakan, apa yang Injil katakan. Mereka tak sebut yang tu. Bahkan setengah daripada ayat-ayat yang menunjukkan kedatangan Nabi Muhammad SAW tu mereka padamkan, mereka lenyapkan daripada kitab mereka tu. Nak katanya bahawa mereka itulah betul. Itu je. Jadi maknanya itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada ini adalah kerana barian, kerana hasadan, kerana mereka ni hasad, dengki kepada orang mukmin. Bukan mereka nak ikut. Ada di kalangan mereka ni yang berikut, seperti orang-orang Yahudi daripada Madinah yang mengikut Islam, alhamdulillah, seperti Abdullah bin Salam dan juga sahabat-sahabat beliau yang lain. Jadi hujah mereka ini Allah Taala kata apa? Selepas daripada min ba'di mastujiba lahu, selepas daripada orang-orang yang beriman ini dah istijabat untuk menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setelah daripada mereka ni beriman, setelah mereka ni dapat ilmu dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba orang-orang kafir ni nak berhujah pula dah dengan orang-orang Islam ni kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata kat sini apa? Hujjatuhum dahidah. Hujjatuhum dahidah. Dahidah tu asal maknanya ialah bila kita pijak orang berjalan, kita berjalan di atas tanah tu, tiba-tiba tanah tu tak melekat. Tak kiralah sama ada kasut kita ni tak ada power ke, tak ada bunga ke, tak ada apa kan, tiba-tiba tergelincir, licin dan sebagainya, tak melekat, tanah tu tak melekat pada kasut kita. Itu nama dahidah. Jadi bila disebut ni hujjatuhum dahidah, artinya hujah mereka ni langsung tak melekat, hujah mereka ni langsung tak menjadi, maknanya tak makan langsung mengarut saja hujah-hujah mereka ni. Itu Allah kata dahidatun inda rabbihim, langsung tak ada apa-apa di sisi Tuhan mereka. Wa alaihim ghadabun, bahkan Allah Subhanahu wa taala ni marah lagi pada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Quran tu sebagaimana yang kita baca dalam Al-Fatihah selalu, al-maghdub. Al-maghdub tu artinya ialah yang dimurkai. Jadi memang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka ni, wa alaihim ghadabun. Ke atas mereka tu kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghadabun min rabbihim tu walahum azabun syadid, dan bagi mereka itu azab yang pedih, azab yang bersangatan. Jadi kita boleh faham di sini kan, salah satu daripada apa yang saya nak mungkin sebutkan di sini juga ialah dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala sebut pasal apa? Pasal ghadabun. Ghadabun ni artinya ialah kemurkaan. Jadi artinya salah satu daripada sifat Allah ni adalah ghadabun. Allah Ta'ala murka, maghdub, Allah Ta'ala murka kepada mereka dan mereka tu menjadi orang yang maghdub. Jadi artinya sini itu dipanggil sebagai sifatul fi'li. Dia tidak termasuk dalam sifatul zat. Yang kita belajar dalam sifat 20 tu ialah nama tu sifatul zat, nama dia. Tetapi sifat ini, sifat ghadabun, sifat farahun, Allah itu lebih gembira daripada seorang hamba yang sesat di padang pasir, kemudian hilanglah semua bekalan-bekalannya, tiba-tiba bekalannya itu datang sehingga orang tu. Jadi itu dalam bab taubat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, hadisnya di dalam bab taubat dalam Riyadhus Shalihin. Tapi di sini kita nak sebutkan di sini perkataan ghadabun ini ialah salah satu yang Allah Ta'ala sebutkan tentang dia. Allah ini bersifat dengan ghadab, tetapi kaifiyah tu sebagaimana pandangan yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah kita semua, iaitu apa? Ghadab, sifat-sifat fi'liyah ataupun sifat ini sebegini ialah kita mesti sabitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kaifiyah dia laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keyakinan, itulah dasar, itulah kaedah yang mesti kita pegang, walaupun ianya disebutkan oleh Allah. Jadi ulama-ulama, sebahagian daripada ulama telah mentakwilkan, membuat takwil maknanya ialah memberikan makna yang bagi perkataan-perkataan begini. Jadi itu bukan perbincangan kita lah di sini, itu perbincangan detail di dalam ilmu akidah. Jadi kalau kita ada peluang kita boleh belajar insya-Allah. Tapi secara ringkaskan Allah Taala tak suka kepada orang-orang yang begini, iaitu orang-orang apa? Orang-orang yang cuba berhujah tadi tu. Jadi Allah Taala kata walahum azabun syadid. Seterusnya ayat yang ke-17. Apa Allah Taala sebut? Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah Ta'ala menurunkan Al-Kitab, iaitu Al-Quran ini bil haqqi, dengan benar.
Tak ada masalah, insya-Allah boleh faham dengan mudah, insya-Allah. Kemudian disebut wal mizan. Jadi wal mizan, mizan tu ialah neraca. Mizan tu ialah dacing. Kalau ikutlah kita kan, maknanya dacing yang digunakan untuk menimbang. Tak kira lah dacing moden, dacing tua, dacing yang dua tu kan seperti logo undang-undang tu kan, laws society dan sebagainya kan. Tapi maksudnya ialah dacing sini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dacing? Kerana setengah ulama memberi tafsir kat sini ialah dacing tu ertinya apa? Iaitu kerana dia menjelaskan mana baik dan mana buruk, mana betul dan juga mana salah kepada manusia. Jadi Al-Quran tu datang untuk menceritakan ini betul, ini tak betul, ini betul, ini tak betul. Tu yang pertamalah. Ada pendapat ulama lagi lain mengatakan bahawa Allah Ta'ala sebut mizan di sini untuk mengajar manusia bahawa untuk menetapkan sesuatu mestilah menggunakan alat nak menunjukkan satu benda tu adil, menunjukkan satu benda tu betul, menunjukkan satu benda inilah timbang macam ni, timbang ni. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan manusia supaya apa? Menggunakan penimbang. Jadi begitulah kan penimbang. Tapi penimbang ni berbeza-beza lah kan. Ada penimbang yang dahsyat sangat, kiraannya 0.001 gram pun dia boleh kira. Ada penimbang yang simple-simple je, kita ukur 10 kilo getah dan sebagainya, takkan nak kira gram. Jadi maknanya penimbang ni berbeza. Tapi Allah juga Ta'ala akan nanti ada di hari akhirat nanti satu benda yang nama dia adalah Al-Mizan. Kenapa Allah Ta'ala guna mizan? Allah Ta'ala tak tahu ke? Tidak. Untuk membuktikan bahawa dia adil. Sehingga penimbang ini yang akan Allah Ta'ala tunjukkan kepada manusia di hari akhirat ni untuk membuktikan, untuk menunjukkan kepada manusia bahawa amalan mereka sebenarnya adalah lebih baik ataupun lebih buruk, lebih yang buruk ataupun lebih yang baik. Jadi kalau kita sekarang kan baru presiden kan, pilihan raya presiden Amerika kan, orang ni dapat mungkin kata 50 lebih peratus, orang ni dapat ni 49%, poin. Jadi setiap poin tu sangat berharga. Jadi maknanya itulah mizan, ukuran. Jadi ukuran ni termasuklah sekarang kan, kalau orang berlari kan, dia ni sampai berapa second, 13.45, yang ni 13.44, jadi itu lebih cepat. Jadi maknanya itu adalah juga mizan. Jadi ertinya nak ukur satu benda tu mesti kena ada alat. Itu Allah Ta'ala nak ajar manusia lah kan. Sebagaimana pendapat setengah ulama tafsir kata macam tu kan. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Alkitab dan juga menurunkan Al-Mizan. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Wa ma yudrika. Dalam Al-Quran setengah-setengah tu disebut wa ma adraka. Setengah-setengah tepat dia guna wa ma yudrika. Jadi bila adraka tu artinya ialah kamu tahu tak? Kamu tahu tak? Itu makna dia lah kan. Adakah kamu tahu? Apa? Wa ma adraka, wa ma adraka ma. Jadi Allah Ta'ala Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Gitu kan. Kamu tahu tak apa Qari'ah tu? Jadi kemudian Allah Ta'ala explain kan. Tapi bila sebut wa ma yudrika seperti dalam ayat ni ialah dia menggunakan fi'il mudhari'. Bila menggunakan fi'il mudhari', ulama tafsir kata maknanya apa? Makna dia agak berbeza sikit. Makna dia macam ni. Bila sebut wa ma yudrika, iaitu apa? Tidak ada seseorang pun yang akan dapat memberitahu kepada kamu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Wa ma yudrika, tidak ada yang dapat memberitahu. Kalau di sini ialah apa? Tentang akhirat ini, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat memberitahu. Kemudian wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Moga-moga apa ni saat itu sangat dekat. Memang ia dekat. Mati kita juga adalah as-sa'ah kan, kita mati kan, waktu kan juga kan, waktunya, saatnya. Jadi begitulah juga hari akhirat pun dia dekat kan. Sebab apa? Yang datang itu dekat, yang kita tinggal itu akan jauh lah kan. Seterusnya yasta'jilu bihal lazina la yu'minuna biha. Orang-orang kafir ni dia nak sangat nak di sini ialah bukan nak tu suka nak pergi kepada akhirat, tetapi orang kafir ni dia mempermain-mainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata mana aku nak tengok akhirat ni. Jadi maknanya orang kafir ini suka, bukan suka maknanya dia suka nak, tapi nak tu maknanya dia tak suka, dia tak mahu namanya kan. Tetapi tak mahu, tapi mereka ni mempermainkan, minta akhirat, mana akhirat Muhammad. Erti di sini juga apa yang kita boleh faham secara tidak langsung ialah apa? Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam dakwah dia sentiasa dia menyebut tentang akhirat ni. Sentiasa menyebut tentang akhirat. Maknanya mengajak kepada akhirat, menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang balasan, menceritakan pasal syurga, menceritakan pasal neraka. Sebab itulah kita jumpa dalam Al-Quran banyak sangat cerita pasal syurga, neraka, balasan orang kafir, balasan orang Islam dan sebagainya kan. Jadi nak menunjukkan apa di sini? Bahawa
Nabi SAW banyak bercerita tentang perkara tu, dan sebab itulah orang kafir mereka ni kan macam mempermain-mainkan baginda Nabi SAW. Jadi apa yang dapat kita faham pengajaran untuk kita pada hari ini ialah apa kan, pentingnya dalam dakwah ni juga ialah menceritakan tentang akhirat. Dalam tarbiyah, dalam pendidikan kita kan, dalam membina generasi-generasi kita ni, kena banyakkan eratkan mereka dengan mendengar akhirat ni, mendengar syurga, mendengar neraka kan, memahami perkara ni, merasai betul-betul, meyakini betul-betul syurga dan neraka, hari akhirat tu kan apa, itulah saja satu-satunya yang akan dapat membina kita. Yang kita berbeza dengan orang kafirnya apa? Antara perkara besarnya ialah kita percaya kepada pembalasan. Maknanya apa yang kita buat pada hari ini tak sia-sia kan? Kebaikan yang kita buat tak sia-sia. Kejahatan, walaupun orang yang menzalimi kita tu tidak dibalas, tidak terbalas, kita tengok macam dia mati macam okey je kan, dia zalim, dia jahat, dia kafir, tapi macam okey. Kita tengok orang zalim pun okey, ish, macam mana ni? Tak, kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghisap dia. Jadi oleh kerana itu kita tak sedih, kita tak sedih. Seterusnya Allah Taala sebut, tetapi orang-orang wallazina amanu musyfikuna minha. Musyfiku ni maknanya takut. Takut apa? Takut kepada akhirat. Kenapa? Dengar azabnya. Takut mereka ni kan, mereka ni dengar kan bahawa azab macam ni, mereka takut mereka ni akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kafir mempermain-mainkan. Nampak tak Jadi makna di sini seterusnya ialah apa? Wa ya'lamuna annahal haq. Dan orang mukmin tu mengetahui annahal haq. Jadi ulama tafsir kata kat sini kan, tengok kan, perkataan al-haqu itu ada alif lam. Nampak tak ada alif lam Kalau ikut ayat biasanya dia akan kata macam ni, annaha haqqun. Annaha haqqun. Dia bukan kata annahal haqu, tapi bila ditambahkan alif lam pada al-haqu itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa apa? Dia itu adalah benar bi'ainihi. Maknanya dia sendiri itu adalah benar. Bukannya dia adalah benar, bukan, tapi dia sendiri itu adalah benar. Iaitu apa? Akhirat tu dia sendiri adalah benar. Maknanya bukan tak perlu maknanya orang ceritakan dia tu benar, orang nak dakwa dia tu benar, tak, dia sendiri itu adalah benar. Itu erti perkataan apa ni, huruf alif lam tu. Sebab tu alif lam tu penting. Di situ kan berbeza dengan kita kata annaha haqqun, annahal haqq, gitu. Kemudian seterusnya ala innal ladzina yumaruna fis saati la fi dhalalin ba'id. Allah Taala kata sebab itulah orang-orang yang, ketahuilah orang-orang yang berdebat. Yumaru ni makna berdebat, mempertikaikan, mukhasam, dia mukhasamah dengan Nabi SAW mengatakan ini tidak. Allah Ta'ala kata mereka ini adalah apa kan? Dhalalim ba'id. Itu memang sesat semua. Jadi yang kalau kita nak katakan siapa atas dunia ni orang yang paling sesat, ialah orang yang menafikan kiamat lah, orang yang menafikan hari akhirat. Yang lain tu juga sesat jugalah, tapi ini sesat yang sangat-sangat jauh ni, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ni. Jadi kita nak tahu kan, sesat ni apa? Sesat ni orang yang tidak beriman. Sesat ni apa? Sesat yang paling jahat sekali ialah sesat yang orang-orang yang mengatakan akhirat tu tak ada, pembalasan tu tak ada. Allahu latifum bi ibadih. Ayat seterusnya, Allah Taala itu sangat latif. Latif ni apa? Latif ni ertinya ialah lemah lembut lah, kita katakan kalau dalam terjemahan, tetapi walaupun terjemahan tu kuranglah tepat tapi ertinya apa? Iaitu latif ni ialah Allah ni dia mengetahui sekecil-kecil benda kan. Maknanya sekecil-kecil benda kita nak kata macam mana, kalau kita ni kan buat apa ni, buat tirai lah katakan, buat tingkap tiba-tiba masuk apa kan, kita buat dah jaring-jaring tu kan, grill kita dah buat dah, tapi masuk apa, boleh masuk nyamuk, boleh masuk lalat, kita kecilkan lagi, masuk lagi benda-benda yang lebih kecil kan. Jadi kita tutup buat sampai tak boleh masuk apa. Itu kecil mana dia, latifun. Itu latif mana, satu benda yang latif, benda yang lemah lembut macam tu juga jadi latifah tu, kalau maknanya perkataan latifah artinya yang lemah lembut. Jadi Allah Ta'ala ni latif. Apa maksud Allah Ta'ala latif di sini? Dia kaitkan dengan rezeki di sini Allahu latifun bi ibadihi. Allah ni maknanya sangat halus dengan lemah lembut dengan terhadap hamba-hambanya, sehingga dikaitkan dengan rezeki selepas daripada itu, yarzuqu man yasha, diberi rezeki kepada sesiapa saja. Jadi nak tunjukkan kelatifan Allah Ta'ala ni maknanya orang kafir pun dia boleh makan, orang Islam boleh makan, orang kafir boleh hidup, orang Islam boleh hidup kan, dia bernafas elok-elok orang kafir kan. Sebab tu lah kalau kita tengok orang kafir ni kan macam senang lenang, tak ada masalah,
Jadi kita ingat Allah Ta'ala latif kepada mereka. Tapi latif Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan bermakna dia tidak menyeksa hamba-hamba itu yang berdosa, tapi nak beri peluang kepada manusia tu. Sebab itulah di belakang tu disebut wa huwal qawiyyu al aziz. Bukan maknanya Allah Ta'ala tu biarkan dia boleh buat dosa suka-suka hati. Tak. Allah Ta'ala beri dia nikmat di atas dunia ni. Tetapi ingat di akhirat nanti Allah Ta'ala ambil tindakan terhadap dia, dosa dia. Ada orang yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi ada orang yang tidak diambil tindakan. Allah Ta'ala beri kesenangan kepada dia, dia boleh hidup terus menerus kan. Tetapi jangan rasa bahawa Allah Ta'ala tu membiarkan dia. Tidak. Allah Ta'ala qawiyun, dia qawi. Allah Ta'ala tu aziz, dia mampu untuk mengambil tindakan. Aziz, dia maha perkasa. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Allah Ta'ala kata siapa yang nak kepada harsa. Harsa ni tuaian. Tuaian ni apa? Kalau kita campak biji benih di atas tanah tu, kemudian kita usaikan, kita buat elok-elok tanah tu, kita bagi benih, kita bagi air, kita bagi udara yang cukup dan sebagainya, maka dia akan tumbuh. Kita nak tu pokok ke tak, kita nak tu buah dia, hasil tu nama hars tu, hasil daripada pertanian kita tu, hasil daripada tanaman kita. Jadi Allah SWT kata kat sini, sesiapa yang nak kepada harsal akhirah, balasan akhirah, hasil di akhirat, maka nazid lahu fi harsihi. Allah akan tambah lagi. Sebab itulah kita tengok kan, Allah tambahkan banyak kan. Buat satu kebaikan dapat 10. Nampak kan? Baca satu Quran, ayat satu huruf dalam Quran, kita dapat 10. Nampak kan? Tambah banyak. Dan Allah Ta'ala tu boleh menambah sehingga berganda-ganda, sehingga kita pun tak tahu kan, sehingga setakat yang dia kehendaki terpulang pada dia. Adha'afan mudha'afah kan. Bukan setakat 700, tu minima 700 yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi lebih-lebih lagi. Maknanya situ Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala sebut nazid lahu fi harsihi. Allah tambah lagi kan. Wa man kana yuridu harsad dunya. Tapi sebaliknya, kalau ada atas dunia ni orang yang bekerja untuk dunia, apa Allah Ta'ala kata kat sini? Nu'tihi minha. Kami akan beri pada dia. Dia nak kan. Tapi ingat wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat dia tak akan dapat apa. Ini apa ni Allah Ta'ala nak ingatkan kita tentang amalan kita. Kita buat sesuatu benda atas dunia ni, kita nak dunia ke kita nak akhirat? Orang yang nak dunia, dia akan dapat, Allah Ta'ala beri dunia. Sebab itulah dalam ulama tafsir disebutkan kat sini kan, seperti tafsir Sya'rawi, dia sebutkan ada orang ramai atas dunia ni, dia tidak beriman, tapi dia baik. Dia buat kerja-kerja kebajikan, dia buat apa-apa untuk kemanusiaan, dia kata kan, maknanya kan macam-macam lah, kemanusiaan sini, kemanusiaan, bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Jadi apakah dia mendapat balasan di akhirat? Syekh Sya'rawi menyebutkan tidak. Dia telah dapat di dunia ni, dia buat untuk kemanusiaan, dia akan dapat untuk kemanusiaan. Kemanusiaan akan puji dia, dia akan dapat hadiah Nobel ke, tak kira lah kan, apa-apa lah kan, dia dapat lah di dunia, dia dapat dia dapat nama dan sebagainya, kekal namanya, dipahat di apa ni, tembaga tetapi di akhirat dia akan dapat. Dia kata tak dapat. Syekh Sya'rawi kata tak dapat. Dia dah dapat di dunia. Allah Ta'ala yang berkata macam tu. Kata apa? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dia tak akan dapat nasib apa-apa, tak akan dapat balasan apa-apa, tak akan dapat apa-apa achievement di akhirat, pahala tak dapat. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Kemudian Allah Ta'ala tanyakan kepada manusia ni, kepada orang yang tak nak beriman ni, mereka ni ada syuraka ke? Syuraka ni makna syirik-syirik tu, yang mereka dakwa, yang mereka sembah, yang mereka ikut tu, ada ke berhala-berhala ni, ada ke sembahan-sembahan mereka ni syara'u, mensyariatkan, maknanya membuat undang-undang untuk mereka. Jadi kalau kita tengok atas dunia ni kan, ada ke yang mereka sembah itu buat undang-undang untuk mereka? Tak ada. Allah Ta'ala yang memberi undang-undang untuk manusia. Nampak kita nampak sekarang kan, berhala, bukan berhala tu mampu untuk bercakap, berhala tu sendiri dibuat oleh manusia. Jadi bagaimana berhala itu akan boleh membuat undang-undang untuk mereka? Sebab itulah kita tengok orang kafir ni tak ada undang-undang, melainkan undang-undang itu datang daripada kepala mereka sendiri akhirnya, ataupun datang daripada kepala nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka yang buat undang-undang tu dan mereka ikut. Tak kira lah nama apa mereka ni kan, daripada orang mana pun kan, yang tidak Islam ini, mereka ni ambil undang-undang daripada yang pemikiran mereka sendiri, ataupun pemikiran nenek mereka, ataupun masyarakat mereka. Bukannya datang daripada
yang mereka sembah tu kan, bukan datang daripada berhala-berhala mereka, bukan datang daripada yang dikatakan Tuhan-Tuhan yang syirik tu. Tuhan-Tuhan syirik tu tak mampu untuk membuat undang-undang untuk mereka. Mereka yang terpaksa buat undang-undang sendiri. Jadi kalaulah macam tu Tuhan mereka, kenapa mereka sembah lagi? Sebab tu Allah Ta'ala kata kat sini kan, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah, walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Allah Ta'ala kata kalaulah tidak kerana ketetapan Allah, Allah dah tetap dah takkan ambil tindakan immediately selepasnya, serta-merta selepas daripada mereka engkar dan kufur ni, nescaya akan dikena dah balasan tu terhadap mereka. Tapi Allah Ta'ala tak kenalah kepada mereka. Kenapa? Allah Ta'ala dah tetapkan begitu. Jadi kata-kata itu menunjukkan maknanya apa kan, nak marah lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia ni. Wa innaz zalimina lahum azabun alim. Jadi Allah ulang lagi, orang zalim dia akan kena azab yang pedih. Ayat yang terakhir pada pagi ni iaitu ayat 22 daripada surah Asy-Syura ni, Allah Ta'ala kata taraz zalimina musyfikina mimma kasabu. Nanti mereka akan takut di hari akhirat, mereka akan takut di atas apa yang mereka kasabu. Jadi apa ni kita sebutkan sebelum daripada ni, iaitu kan ada dua perkataan, kasabu dengan iktasabu. Kalau kasabu tu biasanya dalam Quran digunakan untuk kebaikan, tapi iktasabu biasanya untuk perkara-perkara yang jahat lah. Tetapi dalam ayat ni Allah Ta'ala gunakan perkataan orang-orang yang zalim itu, mereka itu rasa takut. Kenapa? Kerana mereka tahu apa yang mereka lakukan dulu adalah salah. Mereka kasabu. Jadi penggunaan kasabu di sini kenapa? Ulama tafsir kata kerana mereka ini dah terbiasa sangat buat kejahatan tu. Jadi bila terbiasa dan rasa mudah dengan kejahatan tu, jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan kasabu. Gitu. Jadi seterusnya wa huwa waqi'un bihim, dan ianya pasti akan berlaku pada mereka. Dan depan mereka sekarang ni kan, neraka dah depan mereka, mereka dah rasai azab kubur dan sebagainya. Wallazina amanu wa amilus solihat fi raudatil jannat. Allah Ta'ala kata, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu akan mendapat raudah. Raudah maknanya ialah apa? Iaitu syurga, taman-taman al-jannat, syurga. Lahum ma yasha'una inda rabbihim, mereka nak apa saja ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri kepada mereka. Lahum ma yasha'un. Lahum untuk mereka, ma yasha'un, apa yang mereka nak. Mereka terfikir dalam syurga nak apa semua dapat. Jadi zalika huwal fadlul kabir, itu adalah anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga Allah Taala jadikan kita ni daripada ahli syurga, ampunkan dosa kita semua, dan insya-Allah Allah Taala akan masuk kita dalam syurga dan tidak masukkan kita walaupun sedikit pun ke dalam neraka. Jadi marilah kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ingat setiap hari lebih daripada 70 kali, lebih daripada 100 kali, kerana Nabi telah beristighfar lebih daripada 70 kali atau lebih daripada 100 kali pada setiap hari. Jadi kita sepatutnya lebih daripada itu lagi, istighfar dan bertaubat kepadanya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.